Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala pada petang Jumaat yang barakah ini, kita dapat bersama-sama dengan Ustaz Muiz. Masya-Allah, Ustaz Muiz datang daripada jauh, daripada Kuala Selangor, sebagai panel utama kita pada petang ini, dan juga Ustazah Asma Harun yang dari hati. Okey, yang mana merupakan seorang yang tidak asing lagi lah, bukan makhluk asing, insya-Allah. Bukan makhluk asing lah bagi semua. Tetapi kita akan berkenalan lebih sedikit mengenai siapakah panel utama kita pada petang ini, iaitu Ustaz Abdul Muiz bin Muhammad Rosli. Kalau yang pernah membaca buku-bukunya mungkin kenal lah. Contoh bukunya adalah Anak dari Neraka. Budak daripada neraka. Budak dari neraka. Budak daripada neraka. Okey. Budak menyerah. Antara lagi Ustaz. Pantang menyerah, layan sikit membebel, pantang menyerah, cintanya. Aku terima cintanya, banyak tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Galeri ilmu banyak. Maknanya makhluk yang tidak asing jugalah. Okey, alhamdulillah. Saya sentiasa asing lah, terasing. Jadi sedikit mengenai latar belakang Ustaz Abdul Muiz. Merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling, dan juga merupakan AJK, Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor. Okey. Kemudian pada petang ini kita akan membicarakan topik keganasan seksual terhadap kanak-kanak yang mana dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan juga Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor dengan kerjasama Unit Hal Ehwal Murid, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Jadi untuk memberkati majlis ini, kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim. Alhamdulillah. Untuk soalan pertama ini kita tujukan kepada panel yang utama kita, iaitu saya suka panggil Ustaz. Okey, tengok gaya pun macam Ustaz. InsyaAllah ilmunya pun, sebab apa dia belajar dulu, Ustaz Abdul Muiz belajar di Kuza, melanjutkan pelajaran di Mesir. Okey, insyaAllah. Jadi insyaAllah ilmu yang hebat, insyaAllah. Jadi kalau kita rujuk kepada beberapa siri ataupun beberapa terbitan akhbar tentang kesalahan ataupun gangguan seksual terhadap kanak-kanak ini, dia akan jadi panas bila mana ada isu. Daripada kalau kita baca datuk rogol cucu, ayah rogol anak dan sebagainya, benda tu akan jadi panas, dan perbincangan di beberapa semua jabatan kementerian juga jadi panas sebab ada isu berlaku. Dan benda ini dibahaskan dari tahun ke tahun, keperluan kita mengajarkan subjek seksual pada sekolah rendah ataupun sekolah menengah dibincangkan saban tahun. Jadi cikgu atau ustaz ni lah, menurut pendapat lah, sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling, adakah perlunya pendidikan seksual ini kepada anak-anak diperkenalkan sejak bangku sekolah lagi? InsyaAllah dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Haji. Terima kasih Ustaz Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan para penonton,
terutamanya rakan-rakan yang menonton secara langsung di live Facebook Ustazah Asma Harun, live Facebook di Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Selangor, dan juga IG Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, hari yang dinamakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, untuk kita bercerita, untuk berkongsi tentang satu tajuk yang saya kira cukup hebat, satu tajuk yang mungkin memberi kesan kepada kita, iaitu gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan, ustazah, ustaz, rakan-rakan penonton yang saya kasih sekalian, bila disebut tentang pendidikan seksual, sebut tentang pendidikan seksual ni sebenarnya dia menjadi tabu kepada masyarakat. Apa maksudnya? Sebut tentang seks, sebut tentang perkara-perkara yang malu ni, mungkin dia akan jadi tak payah sebutlah, tak payah sebut, tak payah sebut. Tanpa kita sedar, sebenarnya pendidikan seksual ini telah pun diajar kepada anak-anak kita sejak dari sekolah rendah lagi. Kalau kita sedar, anak-anak yang berada di tahun 3 dalam subjek pendidikan kesihatan tahun 3 ada diajar bagaimana cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual. Kemudian anak-anak kita yang berada di sekolah agama diajar juga bagaimana cara untuk cara untuk mandi wajib dan mengapa perlu mandi wajib. Tahu dah janabah, wiladah, haid, nifas dan sebagainya, kan? Bila sebut tentang keluar mani, sebut tentang janabah, itu juga salah satu pendidikan seksual yang diajar kepada anak-anak kita, kan? Sebut tentang mani, kan? Bila anak-anak tanya, takkan kita nak jawab, tak apalah, nanti kau tahu sendirilah, kan? Tanpa kita sedar, kita sebagai ibu bapa, rakan-rakan guru juga terpaksa ataupun perlu mengajar pendidikan seksual ini kepada kanak-kanak. Sebab anak-anak kita ni, ustaz, ustazah, dia banyak pertanyaan yang bersarang dalam fikiran ni. Dia nak tahu, dia nak tanya. Sekiranya dia tidak tanya kepada ibu bapa ataupun guru, dia nak tanya kepada siapa? Sebab itu saya katakan, ibu bapa, guru-guru sepatutnya sedia untuk menjadi kaunter pertanyaan kepada anak-anak. Sebab apa? Sebab apa? Kalau anak-anak tak tanya kepada kita, dia ada dua. Pertama, mungkin dia tanya dengan kawan-kawan. Kalau jumpa kawan yang mungkin bersih sikit, jawapannya insya-Allah bersih. Kalau mereka bertanya dengan kawan yang nak kata jahat tu tidak, kan mungkin tidak bersih, jawapannya juga mungkin menjurus ke arah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain pada bertanya kawan, mereka akan cari sendiri. Tuan-tuan dan puan, anak-anak kita sekarang ini hidup di zaman gadget. Semua ada, tuan-tuan dan puan. Kalau mereka nak cari apa itu air mani, nah, keluar semua. Keluar ilmu tak apa. Yang kita risau ialah sekiranya keluar benda-benda yang mungkin akan mengganggu fikiran mereka sampai mereka terpaksa meneroka benda-benda lain yang tidak sepatutnya mereka tengok dan sebagainya. Sebab itu saya katakan, ibu-ibu, ayah-ayah, disebut tentang pendidikan seksual ini, jangan malu, jangan rasa takut untuk bercerita kepada anak-anak. Saya nak tanya kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton sekarang ini, siapakah antara kalian yang biasa tanya kepada anak-anak, Ali, Abu, Omar, Ijad, Amir, Azman, kamu dah keluar air mani ke belum? Siapa pernah tanya? Tolong komen kan. Sebab kita tak nak anak-anak kita bila dia rasa dah keluar tapi dia malu nak tanya. Dia nak tanya siapa? Rasa macam keluar. Tak apalah. Tapi dia senyap. Mungkin dia tanya kawan. Kalau dia tanya kawan, macam sebut tadi lah, kalau kawan itu bersih, mungkin jawapannya juga bersih. Tapi kalau tanya kawan yang mungkin tak berapa bersih, jawapannya mungkin ke arah situ. Dan kalau mereka malu nak bertanya, mereka simpan dan sebagainya, bayangkan tuan-tuan dan puan, bila keluar mani tetapi mereka tak mandi wajib, bagaimana kesudahannya? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Siapa yang nak tanggung segala dosa mereka tu? Jadi sebagai ibu bapa, kita kena sebut, tuan-tuan dan puan, sebut pada anak-anak, bercerita kepada anak-anak berkenaan dengan pendidikan seksual ini. Itu baru kita sebut tentang keluar mani. Haid, ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin ibu biasalah bercerita dengan anak-anak ni, terutamanya anak perempuan. Tetapi tuan-tuan dan puan, bagaimana anak-anak yang tak percayakan ibu bapa? Dia begini, mungkin kerana kenapa anak-anak yang ataupun mungkin ada anak-anak yang jarang bercerita dengan ibu bapa? Sebab laras bahasa yang kita gunakan antara ibu, ayah dengan anak-anak itu tak sama. Tuan-tuan dan puan, saya ni bukan ibu ataupun ayah yang baik sebenarnya. Saya mungkin juga ada banyak kelemahan. Tapi kalau nak tunggu saya baik, saya nak kongsi mungkin tak bila, kan? Jadi dengan ilmu yang ada, saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan. Macam ni tuan-tuan dan puan, saya nak tanya sekali lagi, ibu-ibu, ayah-ayah, siapa antara kalian yang baik dengan anak-anak sampai anak-anak bercerita dengan mak bapak? Okey,
Ayah, mak, saya hari ini ada orang hantar surat. Kata saya cantik. Mak, ayah, hari ini ada orang hantar surat. Ini terutama untuk mereka yang masih sekolah rendah lah kan. Ada orang nak berkenalan dengan saya. Siapa antara kita yang anak dia sanggup bercerita dengan kita? Kalau anak tak sanggup bercerita dengan kita, bermaksud level kita dengan anak kita itu mungkin terlampau jauh sehingga menyebabkan anak-anak kurang percaya dengan kita. Dia akan bercerita dengan siapa? Akan bercerita dengan kawan-kawan. Disebut dengan kawan-kawan, saya sebut dikembali semula pada asal tadi. Kalau kawannya bersih, jawapannya juga bersih. Kalau kawannya mungkin kotor, jawapannya juga akan kotor. Tuan-tuan dan puan, bila sebut tentang pendidikan seks ini ataupun pendidikan seksual ini, mungkin ada antara kita hanya memikirkan pendidikan seksual ini hubungan suami isteri. Bagaimana untuk bagaimana ibu mengandung dan sebagainya. Tapi pendidikan seksual ini jauh lebih besar daripada apa yang kita fikirkan. Contohnya apa tuan-tuan dan puan? Bila kita tengok cerita kartun, cerita kartun orang putih lah kan, bila kita tengok ada antara mereka yang bercium dan sebagainya, apa kita buat? Tutup mata, tutup mata, tutup mata. Dah. Dosa. Okey dah, buka balik. Kita tengok orang yang pakai tidak menutup aurat kan. Tutup mata, tak boleh. Ini dosa sebab dia tunjuk aurat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, anak-anak kita dia akan bertanya, kenapa bercium itu menjadi satu kesalahan sehingga kan mak ayah suruh tutup mata. Kenapa? Tuan-tuan dan puan, itulah peranan kita menjadi guru kepada anak-anak untuk bercerita tentang topik pendidikan seksual ini. Kita cerita kat anak-anak, bukan tak boleh. Dia macam ni. Cium itu hukumnya apa? Bila kita bercium dengan orang yang bukan mahram contohnya. Kita ceritalah, kita terapkan hukum dan sebagainya, kita beri nilai tambah pada mereka supaya mereka tahu. Rupanya mak aku tak bagi itu disebabkan ini. Contohnya lagi. Bila tengok orang kartun yang menunjukkan aurat, tak boleh, tutup. Kita pun tutup, anak-anak pun tutup. Okey dah, boleh buka. Anak-anak akan tertanya, kenapa mak aku tak bagi aku tengok? Tuan-tuan dan puan, kan bagus kalau kita terapkan ilmu dalam itu. Kita katakan apa? Okey, nak melihat aurat orang ajnabi itu hukumnya berdosa. Kita ajar juga anak-anak kita. Okey, aurat tu dari mana? Dari pusat hingga ke lutut. Bukan pusat dan lutut, tuan-tuan dan puan ya. Tutup pusat, tutup lutut. Yang lain terbuka kan? Tunjukkan juga, ajar juga. Okey, baik. Antara perempuan dengan lelaki auratnya bagaimana? Antara perempuan muslim dengan orang perempuan yang bukan muslim auratnya bagaimana? Itulah antara pendidikan yang mungkin boleh kita katakan sebagai pendidikan seksual yang kita perlu terapkan kepada anak-anak supaya anak-anak kita faham kenapa tak boleh dan kenapa boleh. Saya kira setakat saja Ustaz permulaan. Bila ustazah pandang tu saya makin berdebar pula rasa macam salah je kan. Ya ke aku cakap ni kan. Allahu akbar. Berdebar tuan-tuan dan puan ya, berdebar. Masya-Allah. Terbaik Ustaz. Alhamdulillah. Saya kira permulaan pendidikan seks ini sepatutnya berlaku di rumah. Jadi kalau kita ingin mengajar kepada anak-anak, semestinya kita sepatutnya berilmu dahulu Ustaz. Masalah kita hari ini bagaimana kita nak menerangkan mereka secara jelas. Kadang-kadang kita sendiri pun malu-malu nak terangkan, kemudian kita sendiri tak ada ilmu, kemudian malu nak terangkan, kemudian nak lukis pun tak reti, takut ialah pandangan pemahaman anak-anak tu berbeza. Itu cabaran juga Ustaz. Dia malu tu yang jadi penghalang pada itu. Contoh kan, bila anak-anak tanya, kenapa perut mama buncit? Macam mana adik boleh keluar? Betul. Apa kita jawab? Nanti kau tahulah. Nanti kau tahulah. Itulah yang akan menyebabkan mereka, nanti aku tahu. Macam mana aku nak tahu? Okey tak apa, aku tanya ke kawan. Aku tengok ni. Aku buka ni. Aku buka internet dan sebagainya. Itu yang kita tak nak. Betul. Kalau boleh kita cerita, tak adalah kita nak cerita semua sekali termasuk hubungan dalam kelamu dan sebagainya. Kita cerita asal sedikit supaya mereka faham di peringkat umum mereka. Betul. Macam tu lah. Istilah pun tak apalah, istilah yang straight forward lah memang, tak boleh bertapik lah. Kejap lagi kita akan cerita pasal istilah tu insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Itu yang kita nak tahu nanti. Jadi ustazah, kalau permulaan tadi kita sebut bagaimana kisah-kisah yang digambarkan dalam media dan sebagainya berkaitan dengan masalah seksual terhadap cucu, terhadap anak dan sebagainya. Sekarang ini kita nak tahu macam mana Islam mengajar umatnya untuk menjaga diri walaupun sesama keluarga sendiri. InsyaAllah boleh ustazah kupaskan, dipersilakan.
Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang Jumaat yang barakah ini, Allah kumpulkan kita di salah satu taman-taman syurganya. Walaupun di alam maya, mudah-mudahan tetap dicatat sebagai riyadil jannah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga Allah, maka singgahlah, Nabi pesan. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu ya Rasulullah taman syurga Allah? Lalu Nabi menjawab, "Hilaku zikri." Ataupun majlis zikir, ataupun majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu yang membuatkan kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan kecintaan kepada akhirat, mengurangkan kecintaan kepada dunia, memahamkan kita tentang agama dan sebagainya. Jadi dalam keadaan wabak COVID-19 ini, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, majlis ilmu kita tak dapat nak singgah secara fizikal. Tetapi majlis ilmu selalu lalu di wall Facebook kita, kadang di Instagram dan sebagainya. Jadi sejauh mana kita kuat untuk memilih berdiam di mana-mana taman syurga Allah. Mudah-mudahan walaupun di alam maya dalam keadaan sekarang kita tak dapat hadir dari sudut secara fizikal, tetapi insya-Allah majlis kita pada petang ini juga diangkat menjadi salah satu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan Allah akan memilih kita juga berada di syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Alhamdulillah. Seterusnya selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya pada hari Jumaat diangkat selawat umatku kepadaku, maka perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk dan apa yang kita bincangkan ini sebenarnya datang juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkandung silibus pendidikan ini di dalam Al-Quran, dan silibus pendidikan seksual ini juga terkandung di dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga silibus pendidikan seksual ini ada dalam fiqh, kan, pengajian fiqh, syariah dan sebagainya. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada panel yang kita sebut panel yang bukan bertauliah tu, bertauliah yang pakar. Saya nak sebut panel yang pakar sebenarnya, sebab saya mengikuti juga penulisan ustaz. Sebab jadi dua-dua, saya confuse ni kan. Ini ada manusia dua alam ni. Sebenarnya kami ni dah berkawan, dah bersahabat, tapi masa tu macam alam maya juga ustaz. Sebab secara fizikal tak berkawan. Sebab kami pernah belajar di satu tempat di Kuza, sekarang namanya Uniza. Kemudian saya menyambung ke Al-Azhar. Ustaz pun sambung Al-Azhar juga kan. Ustaz Azhar kat mana ustaz? Shibin Al-Qum. Shibin. Subhanallah. Ustaz Quran Sunnah. Usuluddin. Tafsir dan Ilmu Quran. Tafsir dan Ilmu Quran. Jadi masya-Allah, pendek cerita, masya-Allah, saya dulu dekat Uniza, saya ada duduk sebilik dengan seorang wanita, seorang perempuan yang bernama Asmawati. Nama kami sama, saya Asma, dia pun Asma juga. Kami duduk satu bilik. Comel-comel je orangnya, kecil-kecil, comel molek. Kemudian adalah berlaku satu kisah pendek cerita lagi. Yalah, kisah biasalah cinta-cintun kan. Macam itulah. Jadi masya-Allah, Ustaz Abdul Muiz, Cikgu Muiz ni lah adalah suami kepada roommate saya. Kawan baik saya. Roommate ni ada dua orang je sebilik. Kan, pagi, petang, malam jumpa roommate tu. Kan, duduk di universiti, satu bilik dua orang je, Masya Allah. Jadi kadang-kadang kami berkongsi lah. Dan mereka ni Masya Allah telah pun Allah berikan hint-hint tu untuk menjadi suami isteri tu kan. Pada masa akan datang tu, ketika belajar di Kuza lagi. Dan saya antara pendengar setia. Masya Allah. Dua-duanya orang yang soleh-soleha, orang yang baik, Masya Allah. Jadi
Ustaz Abdul Muiz, tapi sekarang itulah saya pun nak tanya juga macam mana Ustaz boleh masuk line bimbingan dan kaunseling ni. Nanti Ustaz boleh cerita sikit lah ya. Sebab pengajiannya ada pengajian Islam dan sebagainya, tapi sekarang menjadi guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Kebangsaan Selangor. Sungai Besar Selangor. Tapi beliau juga ada AJK, Majlis Guru Kaunseling. Jadi Ustaz biasa berhadapan dengan golongan sasaran yang kita bincangkan, iaitu kanak-kanak yang menghadapi gangguan seksual ataupun penderaan seksual dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi saya sebenarnya, sahabat-sahabat, ibu ayah sekalian, memang ini waktu petang, waktu yang mencabar. Tapi saya mengharapkan kerana apa yang saya akan bentangkan, apa yang saya akan bincang, dan Ustaz Muiz ni lepas ni dia akan lagi panas enjin dia. Banyak perkara penting yang saya ingin kongsikan, kisah-kisah benar dan bagaimana langkah dan apa yang perlu kita buat wahai ibu ayah bila berhadapan dengan isu-isu keganasan seksual, masalah seksual, gangguan seksual dan sebagainya. Jadi boleh atau tidak kita sama-sama membantu dalam memperjuangkan tajuk ini dan memperjuangkan perkara ini dengan share terlebih dahulu perkongsian kita pada petang ini. Boleh ya sahabat-sahabat, tolong share. Kalau malu nak share, boleh tag saja nama siapa yang kita nak ajak dengar bersama pada petang ini. Ilmu ini adalah ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari. Bukan ilmu fardu kifayah. Wajib belajar sebab ia berkaitan dengan bab fiqh, bab fiqh, bab syariah. Sebab ia sangat melibatkan bab baligh, bab kebersihan diri, bab bersuci, banyak perkara lah, bab menjaga anggota badan, tubuh badan, bab aurat. Jadi ini adalah ilmu fardu ain yang ibu bapa wajib belajar dan wajib beramal dengan ilmu ni. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, ibu ayah sekalian, kalaulah yang hadir ni lebih kurang dalam berapa ni, 1000 lebih, 1.5 ribu campur dengan Instagram dalam 2000, maka alhamdulillah, mudah-mudahan setiap orang yang tekan butang share untuk mengajak orang lain juga, kita telah menyebarkan kebaikan perkongsian pada petang yang barakah ini. Okey, sahabat-sahabat, kalau pun malu nak tekan butang share, boleh saja tuliskan nota sepanjang perbincangan kita. Sebab setiap kali anda menuliskan, tulis nota yang kita kongsikan, apa ilmu yang kita kongsikan, maka ia juga akan menaikkan engagement. Sekarang cabaran kita media, bila kita live sekarang memang bukan semudah dulu untuk naik. Dan kami di sini pun berjuang, unit media berjuang untuk menaikkan. Kita bila saya live biasanya 4-5 orang dekat atas apa semua akan standby. Sebab apa? Walaupun follower tinggi, tetapi mereka dah mula tidak dapat notification. Jadi algoritma FB page apa semua sentiasa berubah. Lagi-lagi bila kita buat majlis-majlis ilmu seperti ini, dia lagi susah reach dia nak naik. Jadi sama-samalah kita saling membantu menyebarkan kebaikan. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, soalan yang ditanya kepada saya tadi berkenaan dengan bagaimana Islam mengajar umatnya untuk menjaga diri walaupun sesama keluarga sendiri. Sebab macam Ustaz sebut tadi, kita biasa dengar atuk rogol cucu, ayah rogol anak, ataupun kadang-kadang kita guna perkataan sumbang mahram kan. Bunyi macam taklah jelek sangat, sumbang mahram. Padahalnya ia adalah satu bentuk rogol ataupun satu bentuk dia lebih dahsyat daripada zina. Bila sebut zina mungkin berlaku dalam keadaan suka sama suka. Tapi rogol dalam bentuk paksa, apatah lagi paksaan yang dibuat dalam keadaan si mangsa tidak tahu perbuatan itu salah. Saya nak cerita satu kisah benar yang berlaku. Sebab saya sendiri mendapat luahan yang begitu banyak tentang mangsa-mangsa penderaan seksual yang mereka tidak tahu sebenarnya apa yang berlaku itu salah. Saya pasti Cikgu Muiz pun dapat banyak info-info ataupun aduan seperti itu. Ketika saya menjadi perunding cara rumah tangga, kes begitu dah menjadi common. Saya jadi semakin bimbang. Kemudian lepas saya berhenti pun luahan-luahan seperti itu menjadi common, kebiasaan. Itu sebenarnya dah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah akhir zaman bila hampir dekatnya dengan kiamat. Apa yang akan berlaku? Minum arak itu biasa dan zina itu dilakukan secara terang-terangan, bukan dalam keadaan takut, sembunyi, bimbang, dilakukan dengan begitu mudah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi saya akan tunjukkan satu video supaya dengan video ini kita akan sedar apa sebenarnya yang berlaku, apa hakikat yang sedang kita hadapi sekarang. Satu video ini yang mungkin boleh membuka minda kita dan membimbangkan
ibu ayah sekalian, dan kita tidak akan ambil mudah dengan cabaran gadget yang anak-anak kita sedang berada di tangan. Cabaran itu bukan ada di luar rumah, cabaran itu ada di dalam rumah, cabaran itu ada pada tangan anak-anak kita sendiri, pada tangan ibu ayah sendiri. Baiklah, saya nak cerita satu kisah. Seorang kanak-kanak ketika waktu kecilnya, dia selalu diganggu dari sudut seksual, gangguan seksual oleh bapa saudaranya. Dalam keadaan dia tidak tahu bahawasanya itu adalah satu bentuk gangguan seksual. Bapa saudaranya melakukan perbuatan yang terkutuk. Umur baru 4 tahun, 5 tahun. Ini kisah yang beberapa tahun yang lama. Maksudnya kisah ini pada tahun yang lama ni, saya cerita 20 tahun yang lepas kan, 30 tahun lepas. Bila kisah itu sampai pada saya, orangnya dah pun dewasa, dalam keadaan ketika itu, dia kata ketika itu mana ada gadget lagi, TV pun tak ada, internet pun tak ada lagi, telefon pun zaman tersebut tak ada lagi. Tapi bagaimana perkara ini dah berlaku Ustaz, 20 tahun, 30 tahun yang lepas. Dan yang bercerita kepada saya ini zaman ketika kecilnya. Tapi dia ingat selalu bapa saudara, maksudnya ini sumber mahram dalam keluarga kan, selalu berpesan supaya jangan cerita pada sesiapa, rahsiakan, kalau tak gini dalam bentuk unggutan. Tapi kanak-kanak ini membesar. Bila dia membesar baru dia tahu apa yang dilakukan oleh bapa saudaranya. Sebenarnya hakikatnya apa yang dilakukan itu memang salah. Dan kanak-kanak ini membesar dengan dalam keadaan self esteem yang sangat rendah, rasa kotor, rasa jijik, dalam keadaan dia tidak dapat apa-apa maklumat yang jelas. Nak bertanya, nak meluah, ketakutan, dan biasa mereka yang mengalami situasi seperti ini akan ada bisikan-bisikan ingin membunuh diri, mati itu lebih baik, aku kotor dan sebagainya. Jadi itulah proses dia membesar sehingga remaja, dia tidak tahu siapa untuk meluahkan, dan akhirnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ada di kalangan anak-anak ataupun remaja ini dia kuat. Mungkin kerana bimbingan agama yang dia dapat dalam sepanjang dia membesar. Maka alhamdulillah dia dapat memujuk dirinya. Akhirnya dia mendapat info-info, ilmu-ilmu yang tepat. Akhirnya dia boleh mengawal dirinya, dan hasil daripada kesabaran tersebut dia mendapat nikmat-nikmat Allah apabila dah mula dia dewasa. Namun trauma ini ada satu trauma yang kekal lama. Bukan satu dua kes seperti ini saya terima. Ayah buat pada anak, kemudian anak ni tak tahu kan daripada kecil. Ingat itu tanda bentuk kasih sayang seorang ayah pada anak. Kemudian ada juga cucu yang dah jaga oleh atuk nenek. Nenek pun tak ada syak apa-apa pada atuk. Tapi rupanya sampai cerita pada saya daripada kecil, atuk buat sekian-sekian dan dia tak tahu apa yang atuk buat itu salah. Ingat itu cara atuk menyayanginya. Ada juga abang kepada adik. Ada juga kisah ibu dengan anak lelaki. Na'udzubillah min zalik. Dan saya ada juga kisah adik-beradik yang suka sama suka. Adik-beradik suka sama suka. Yang kakak hubungi, Ustazah, saya nak minta duduk asrama tapi mak saya tak nak bagi. Kenapa kamu nak sangat? Tolonglah Ustazah pujuk mak saya supaya bagi saya duduk asrama. Kenapa kamu nak sangat duduk asrama? Akhirnya dia mengaku melakukan sumpah maram dengan adik lelakinya telah sekian lama. Suka sama suka. Adik-beradik. Dua-dua sekolah agama. Ibu ayah nak syak apa tengah malam, semua tidur, rupanya mereka masuk dalam satu bilik. Na'udzubillah, cikgu. Dan semua ini yang saya nak share sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Satu video, Syira kita boleh pusing ya, nak biar nampak video ni. Okey, lepas tu kita nak suara. Sebenarnya boleh tak pinjam yang Ustaz jap? Okey, sebenarnya video ni saya pernah share dalam satu tulisan yang pernah viral. Tulisan ini saya tulis di FB. Pornografi racuni otak dan akhlak. Kalau tengok pada 8 Oktober 2018, boleh tengok. Okey. Sekejap ya. Okey, itu adalah FB saya. Sebab kita pernah share. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pada 8 Oktober 2018 saya pernah menuliskan satu artikel pornografi racuni otak dan akhlak manusia. Dia tak kira. Dia tidak kira lah pornografi ini terhadap kesan melihat pornografi ini kepada orang tua ke orang muda, kanak-kanak, dia akan mengalami kesan yang sama.
Jadi cuba kita perhatikan ya video ni dan cuba kita fahami. InsyaAllah. Nanti saya akan terangkan. Yang paling penting bagi manusia. Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan, supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata, penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan, sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting. Pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan,
Berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Okey, subhanallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya tahu waktu saya ni dah terlebih masa. Kita nak dengar Cikgu Muiz juga banyak. Jadi saya sebenarnya nak sudahkan, nak kupas sedikit video tadi. Mungkin ada yang kali pertama tengok dan mungkin tak berapa faham apa sebenarnya yang disampaikan oleh video tadi. Baiklah, otak bahagian depan kita yang dinamakan PFC ataupun disebut sebagai PFC, iaitu PFC prefrontal tu. Okey, mana pula PFC ni? Okey, frontal contact kan, BFC iaitu frontal contact, ataupun mudahnya bahasa kita adalah otak bahagian depan. Ini adalah otak yang membezakan antara manusia dengan binatang. Dan fungsi otak bahagian depan ini, dia ada satu sistem yang untuk membuatkan manusia ini boleh berfikir salah, betul, dosa, pahala, perkara yang baik, tak baik, dan membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dan sebagainya. Otak bahagian depan. Tapi otak bahagian depan ini boleh berlaku kerosakan disebabkan beberapa perkara. Ya, dadah disebutkan tadi, memang video tu dalam bahasa Indonesia. Nabza itu dadah, dan kita boleh lihat daripada video tersebut, kesan dadah kepada otak berlaku 3 kerosakan pada bahagian otak. Manakala kesan melihat pornografi akan menyebabkan 5 kerosakan pada bahagian otak. Okey, kalau kita faham video tadi, contoh tadi Ustaz Muiz kata kan, bila tengok cerita ada adegan bercumbuan, tengok movie, filem dan sebagainya, ada adegan yang romantik, kita pun suruh anak tu tutup mata kan. Jangan tengok, tutup mata. Kita mengajak anak kita menundukkan pandangan. Mula-mula, peringkat awal melihat perbuatan tersebut rasa jijik. Itu normal. Maksudnya ketika itu, PFC ini, dia masih berfungsi secara normal. Menyatakan perbuatan itu buruk, perbuatan itu tak elok, tak boleh buat macam tu. Bila tengok geli. Tetapi jika tidak dikawal, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa yang akan berlaku kepada anak ini dalam proses ia membesar, setelah dia biasa tengok, daripada rasa jijik, rasa seronok. Memula rasa seronok biasa-biasa. Lama-lama dia boleh menjadikan satu bentuk ketagihan yang menyebabkan sampai satu peringkat, kalau tak tengok dia tak tenang. Kalau tak tengok dia tak boleh lepas. Sebab itu disebutkan permulaan tengok benda yang lucah, kemudian dia boleh pergi kepada masturbation. Masturbation kita tahu iaitu onani, mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Pengalaman saya turun ke sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dulu saya banyak ceramah sekolah rendah, sekolah menengah. Ini dia antara survey saya sendiri lakukan. Dan survey ni kita buat dalam keadaan aib pelajar-pelajar ini terjaga. Bukannya di khalayak ramai buat pengakuan, tidak. Terjaga, ada kaedah survey yang kita buat. Dan bila survey dilakukan, sekolah menengah, mereka yang terdedah kepada pornografi lebih tinggi. Memang lebih tinggi daripada sekolah rendah. Tapi sangat mengejutkan. Maksud dalam 60%, 70% mereka mengakui pernah tengok video lucah. Dan sebahagiannya mengakui bahawa mereka ketagihan untuk melihat video lucah. Dan bila saya pergi ceramah di sekolah rendah, bila sebut tentang isu-isu seperti ini, saya sangat bimbang bila saya nak balik, saya nak pergi ke kereta, datanglah pelajar-pelajar darjah 5, darjah 6 buat pengakuan. Ustazah, apa yang Ustazah cerita? Tadi tu saya dah buat lama. Saya pun katanya, kamu buat apa? Yang mana satu yang kamu buat? Yang Ustazah kata melepaskan air mani dengan tangan sendiri tu, iaitu onani tu kan, masturbation tu. Saya tak tahu pun benda tu salah Ustazah, dia kata. Saya tak tahu pun hukum dia haram. Walaupun di sana ada ulama mengatakan makruh tahrim dekat dengan haram dan sebagainya. Saya tak tahu pun. Saya ingat itu proses biasa untuk membesar. Saya tak tahu siapa nak tanya. Saya akan tanya soalan, bagaimana kamu terlibat?
Mereka akan cerita, ada yang mereka terdedah video lucah kerana daripada kecil ayah tengok dan dia pun tumpang sama tengok dan ayah rasa benda tu biasa. Budak-budak, dia tak tahu apa, jadi layan jugalah. Kemudian rupanya daripada dia tengok jijik, lama-lama jadi ketagih, dia jadi selalu nak tengok. Lepas tu ada yang kata dengan abang. Ada juga yang menyebutkan daripada dia tengok filem-filem. Kan cerita-cerita ada adegan-adegan tu. Walaupun depan mak ayah mungkin anak ni kata, ih geli, ih teruk. Tapi jauh di sudut hati dia yang dalam, dia rasa suka nak tengok dan nak tengok lebih-lebih. Dan sebab itu hari ini, ni telefon ini, kalau kita beri bukan pada waktunya tanpa kawalan, ia ibarat pisau yang boleh menghiris dan menyakiti anak kita sendiri. Jadi apa yang berlaku kepada anak ini, dia semakin membesar, dia pandai untuk mencari ruang-ruang untuk dia melihat pornografi. Bila dia dah melayan macam Adi contoh dalam video kita tadi, sampai peringkat ketagihan, apa yang berlaku kepada anak ini? Bila melakukan masturbation contohnya, melepaskan air mani dengan tangan sendiri. Bila dia kata, Ustazah, saya tak tahu kesan buruk. Saya pernah dengan LPPKN contohnya, dan juga ada dengan beberapa doktor pakar seksual lelaki, terutamanya pakar seksual perempuan. Sebab dulu saya perunicai rumah tangga, isu seksual, masalah rumah tangga banyak timbul daripada melihat pornografi. Suami terlalu biasa tengok pornografi, akhirnya tak rasa nikmat dengan isteri. Komplain isteri itu, ini dan sebagainya, akhirnya melepaskan air mani dengan tangan sendiri. Walaupun ada isteri yang halal untuk dinikmati, akhirnya mereka menggunakan cara yang haram. Na'udzubillahi min zalik. Jadi anak-anak kita, sahabat-sahabat sekalian, jika terdedah kepada pornografi daripada awal, daripada kecil, sehinggalah otak bahagian depan itu berlaku kerosakan disebabkan hormon dopamin yang masa kita rasa seronok, rasa macam nak tengok lagi, dan masa layan perkara tersebut, hormon dopamin yang dikeluarkan, dirembeskan begitu banyak, rasa senang, rasa syok, rasa seronok, rasa gairah itu dilayan. Kemudian akhirnya dia akan merendam otak bahagian depan, lalu otak bahagian depan akan mula mengecut-mengecut dan fungsinya semakin terganggu. Akhirnya apa berlaku pada anak ini? Bila dia menyakiti hati ibu ayah, dia tak rasa bersalah. Bila dia melakukan maksiat, dia tak rasa berdosa. Bila dia tinggalkan solat, dia tak rasa apa-apa. Kerana otak bahagian depan yang perlu merembeskan perasaan bersalah itu dah mula terganggu dan mula rosak. Kerana itu tidak pelik bila berlaku situasi seperti ini, atau dalam keadaan umur sekian-sekian hilang pertimbangan. Walaupun seorang nenek tua di dalam hutan sekalipun hilang pertimbangan, ia bukan kerana nenek tu terlalu seksi, tak, tetapi kerana mereka dah terangsang dan mereka tidak boleh nak melawan. Anak pun jadi mangsa, wanita bertudung pun jadi mangsa, wanita tua pun jadi mangsa dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sudahi slot saya, minta maaf terlebih masa Cikgu Muiz. Saya sudahi dengan apa yang kita hadapi hari ini real. Bukan saya cakap ni benda-benda tak kena kot dengan anak saya. Jauh. Kita pun buat biasa-biasa saja. Dan kita tengok anak kita solat, kan, anak kita puasa, jalan pun tunduk, lemah lembut. Tuan-tuan, puan-puan, saya bukan nak menakutkan. Tetapi ibu haya hari ini perlu berganda-ganda, berhati-hati dan berjaga-jaga. Kalau anak kita maju selangkah, kita kena maju 2-3 langkah depan daripada anak. Hari ini ibu bapa menganggap anak-anak ala itu mainan dia, ala biasalah telefon sekian-sekian. Saya minta maaf cikgu, sambung pula. Ada kes ibu bapa bawa pada saya, anak dia dah menggeletar. Ini kisah benar ya, anak dia menggeletar. Saya kata, kenapa puan anak? Ustazah, anak saya ketagihan pornografi, ketagihan melakukan masturbation. Tuan-tuan, puan-puan boleh cari dalam internet kesan melepaskan air mani dengan tangan sendiri yang dilakukan oleh kanak-kanak ataupun remaja. Apa kesan dia? Dia boleh jadi tidak seimbang hormon dia, badan dia jadi menggeletar, otak dia tak boleh fokus, banyak gangguan, boleh pergi kepada masalah dalaman, masalah untuk jangka masa yang panjang, alat kelamin boleh berlaku kerosakan, boleh menyebabkan mati pucuk. Banyak sangat kesan buruk daripada lihat pornografi kepada otak. Kemudian jika dia melakukan masturbation, memaksa mengeluarkan air mani dengan kadar yang kerap pada umur sekolah rendah masuk sekolah menengah, pada ketika itu badan sebenarnya tidak mampu lagi untuk menekan diri mengeluarkan air mani dengan kerap. Mereka akan ganggu sistem badan dan sebagainya. Lalu dia minta, Ustazah, macam mana anak saya ni dah ketagihan? Macam mana puan tak sedar anak ni boleh tengok video lucah? Dia kata, Ustazah, sebenarnya saya kalau balik daripada kerja, memang saya diamkan anak, saya bagi dia orang main telefon. Sebab dia orang kata nak main game, Ustazah. Dia orang nak main game. Jadi saya tak sangka rupanya diam-diam dia orang duduk dalam bilik tu, dia orang duduk tengok benda lucah.
Sebab anak saya tak terfikir anak saya buat macam tu. Anak-anak saya ni, Ustazah bagus apa semua, tak tahu macam mana dia orang boleh jumpa video-video lucah tu Ustazah. Tapi bila dia pulang pada saya tengok history tak ada. Anak sekarang berapa langkah bijak daripada mak. Di sekolah ada kawan-kawan yang mengajar. Ada kawan-kawan. Kau buka ni, kau tekan ni, nanti kau boleh tengok ni. Tapi kau jangan lupa sebelum serah telefon pada mak kau delete dulu history sekian-sekian. Sampai ibu bapa tak boleh kesan. Sampai tengok pelajaran semakin merosot. Akhlak semakin buruk. Suruh solat, tak nak solat dan sebagainya. Rupanya bila cek, berlakunya kerosakan pada otak bahagian depan disebabkan pornografi. Banyak sangat sebab-sebab yang lain. Kes hari ini penderaan seksual dan sebagainya. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali kepada moderator. Kita akan ambil pukul 4 insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah kupasan yang sangat panjang daripada Ustazah. Jadi sebelum beralih kepada Ustaz Muiz, kalau kita tengokkan sejarah merekodkan dalam tahun ini daripada Januari hingga Jun, sebanyak 1,721 kes telah dilaporkan. Kalau sampai hujung tahun ini kita double 2, lebihkan 3,500 kes telah dilaporkan. Itu yang direkod dan dilaporkan, cikgu. Yeah. Kalau tak dilaporkan, bermakna lebih banyak kes sebenarnya kesalahan seks dalam rumah tangga atau jenayah kepada kanak-kanak itu memang terlalu banyak. Okey. Dan kita menerima tetamu tak diundang sebenarnya. Ustaz pun dah kedua. Kejut. Saya rasa nak turun Ustaz. Kejutan yang luar biasa. Kita terima undangan tetamu yang mengejut ni, Bonda Nur. Ya, situ Ustaz, kita jadi 4 ahli panel. Siapa suruh mengejut, kita pun buat Bonda Nur mengejut juga. Siapa suruh datang? Siapa suruh datang? Mari sini. Bonda Nur datang atas Bonda Nur. Masya Allah, ambil sekejap. Sabar. Saya ni kan, kita sebenarnya sedang live ni dalam satu dewan. Masya Allah. Kemudian, tiba-tiba nampak ada beberapa bidadari masuk. Elok, cantik je ada beberapa orang. Masya Allah. Kemudian, rupanya Bonda Nur. Masya Allah, Bonda Nur saja buat kejutan. Baiklah, jadi kita nak jemput kepada Bonda Nur untuk bersama. Bonda, jom Bonda. Masya Allah. Cuba kita pusing. Tunjuk jap Bonda Nur kat belakang. Pusing jap. Boleh tak gerakkan ke sana sikit? Itu dia Bonda Nur yang tercinta. Bonda, Masya Allah. Baru sampai ke ni? Itulah Bonda, Masya Allah. Apa Bonda? Ini dalam live Ustazah. Jadi Ustazah punya suka lah. Ya, dia nak jemput siapa. Masya Allah. Meh. Ya Allah. Sebenarnya datang Masya Allah nak serah ni. Ustazah jaga SOP. Ustazah nak serah untuk bakal hari Jumaat kami nak serahkan daripada Akademi Bonda Nur. Terima kasih. Okey, subhanallah. Tengoklah sahabat-sahabat, kenalkan Bonda Nur, penulis terkenal seantero dunia. Masya Allah, Akademi Bonda Nur. Dan Ustaz Muiz antara perantis lah kan, Bonda Nur yang cemerlang. Bonda, saya, Masya Allah, Allah Akbar. Hari Jumaat yang barakah. Bonda, saya sebenarnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Bonda, jom. Saya kena prank. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saya sebenarnya datang bersama-sama dengan para perantis Akademi Bonda Nur Lembah Kelang, iaitu bersama dengan saya Ustaz Syahrul Zaman Luqman, Aziana, kemudian ada Ana Rohani, Fariza Syamsuddin, kita ada juga Jaja Isa dan juga Cik Pai. Allahu Akbar, Puan Khadijah juga. Okey. Kami datang untuk beri support kepada salah seorang perantis kami, iaitu Ustaz Abdul Muiz Rusli, yang ketika ini saya melihat sangat cemerlang. Alhamdulillah, salah satu caralah kami untuk menggembirakannya. Dan juga sebagai support kepada sahabat kesayangan saya ini, Masya Allah, saya bawakan Alhamdulillah satu bungkus buku untuk dimanfaatkan oleh pihak Ustazah. Tim apa Ustazah? Tim apa Ustazah? Sahabat Amal Care. Yes, Sahabat Amal Care. Mudah-mudahan bermanfaatlah untuk semua yang berkunjung ke Dewan Sayyidatina Asma ini, insya-Allah. Okey, ni bukan bidang saya lah kalau tengok pada tajuk, jadi macam pucat muka lah bila kena naik pentas. Allahu Akbar. Jadi saya rasa sudah selesai tugas saya menyampaikan, maka saya serahkan balik.
Terima kasih Ustazah. Subhanallah, Bonda Noh buat kejutan hari Jumaat yang mulia. Bonda, Masya Allah. Sahabat-sahabat tolong follow Bonda Noh, cari di FB Bonda Noh. Sebenarnya nak menangis tapi campur terkejut, campur gembira, bercampur-campur perasaan. Sebenarnya Ustaz tahu tak Bonda Noh nak datang? Tak tahu. Ya Allah, Ustaz kena buat-buat menangis ya, tekan-tekan sikit mata tu. Kemudian boleh dek pusing sikit tengok ni. Ramai ni bidadari-bidadari Bonda Noh kat bawah ni. Masya Allah, subhanallah. Nanti kita akan bawa round. Baru sampai Baru sampai, Masya Allah. Okey, Bonda Noh, encik suami boleh tak saya jadi moderator sekejap? Boleh ya? Baiklah, Ustaz Muiz, saya tanya soalan satu kepada Bonda Noh. Silakan. Kan? Okey, Bonda Noh, sebagai seorang ibu, Bonda Noh juga ada 7 orang anak. Kemudian Bonda Noh juga sangat sibuk ke sana kemari. Tugas sebagai bukan sekadar penulis, sebagai macam-macam lah Bonda Noh ni. Kalau kita tahu, kalau kita follow, bagaimana Bonda Noh menghadapi cabaran dari sudut pendidikan anak-anak, dari sudut seksual. Maksudnya Bonda Noh sendiri sebagai seorang ibu, Bonda Noh terangkan macam mana isu-isu seksual. Contoh kan, pernah lah, tak apalah saya tak payah bagi contoh. Maksudnya Bonda Noh, kan anak-anak kita kan kadang tanya soalan yang pelik-pelik, macam mana Bonda Noh menyantuni anak-anak dalam berkenaan pendidikan seksual. Silakan Bonda Noh. Allahu Akbar. Memang betul-betul kena prank. Masya Allah, saya pula yang kena menjawab soalan. Tapi kerana isu ini adalah satu isu yang sangat penting, dan memang saya sendiri sebagai seorang ibu kepada 7 orang anak, yang paling dewasa usianya 20 tahun, kemudian yang paling kecil umurnya 3 tahun. Okey. 4 lelaki dan juga 3 perempuan. Yang pertama antara yang memang saya sangat galakkanlah kepada ibu bapa untuk memberikan sendiri pendidikan kepada anak-anak sebelum mereka belajar daripada orang lain. Dan ini sendiri saya yang lakukan. Makna kata, ketika anak saya umurnya yang saya sudah jangka akan sampai ke usia balik, untuk yang lelaki, even lelaki, sebab saya seorang ibu, saya akan panggil dia masuk bilik berdua dengan dia, dan saya terangkan everything tentang benda yang agak tabu lah pada masyarakat kita, mungkin sangat malu nak sebut, tetapi kerana keperluan maka saya perlu terangkan. Okey, bagaimana tentang mandi wajib, bila waktu yang dia boleh sudah pun dianggap balik, apa yang dia perlu buat setelah balik, apa yang dia perlu buat sekiranya dia mengalami mimpi basah, apa bahaya-bahaya onani, semuanya saya terangkan kepadanya dengan sangat jelas. Ini antara yang memang saya buat. Kemudian begitu juga hubungan sesama adik-beradik. Saya sangat menjaga anak lelaki tidak boleh sama sekali memandikan adiknya yang perempuan ataupun basuh berak dan sebagainya. Itu memang saya cuba elak seboleh mungkin. Kemudian begitu juga dari segi memisah tempat tidur. Okey, memisahkan tempat tidur macam mana? Anak-anak nak masuk bilik mak ayah kena ketuk pintu. Okey, ketika umur berapa dah kena pisahkan dah. Maksudnya kalau macam saya juga ialah pengusaha tadika. Okey, jadi saya boleh tengok tuan-tuan dan perempuan memang agak kritikal masalah seksual seperti mana yang ustazah sebut tadi. Di tadika saya ingat lagi antara yang berlaku, anak murid kita, budak kecil kan, dia boleh berguling ni, kan kita ada waktu mandi. Okey, waktu mandi, dua-dua bogel-bogel ni depan bilik air tu duduk berguling-guling. Kenapa buat macam ni? Sebab tengok TV. Mana dapat tengok TV? Sebab sepupu buka cerita-cerita lucah seperti ini. Jadi memang sejak itulah saya memang sangat mengambil berat tentang pendidikan seksual, kena explain everything. Dan saya fikir ibu bapa, tuan-tuan dan perempuan yang menonton ketika ini, saya memang sangat orang kata mewajibkan untuk kita melihat sebarang perkembangan emosi anak-anak kita. Anak perempuan dengan anak lelaki kalau usianya lebih kurang sebaya, yang kita boleh anggap menimbulkan fitnah, maka jangan ditinggalkan berduaan di rumah. Kena jaga benda tu. Kalau dia tengok menonton TV berdua pun, saya tak benarkan. Okey, selalu saya suruh, ni buat apa ni dekat sini ni? Tengok TV buat apa, dah lewat malam, pergi tidur. Saya tidak benarkan tuan-tuan. Begitu juga sebab saya sebenarnya dibesarkan dalam keadaan ibu dan ayah sangat menjaga benda tu. Maknanya kadang-kadang kita kan tengok TV kan, remaja lagi, ambil bantal satu baring depan TV. Ayah saya tak benarkan. Jangan baring tempat laluan orang. Saya kena duduk dengan sopan. Kita duduk kangkang kaki sikit kan, gangster kan. Kon kena marah juga. Jadi dari segi adab-adab begitu memang sangat-sangat perlu. Keluar bilik air, jangan ada anak perempuan kita yang berkemban, yang kalau ada laluan anak lelaki.
Dekat sini semua tuan-tuan sangat-sangat perlu. Kita tak boleh nak elaklah sekiranya akan berlaku, tetapi kita wajib berusaha untuk mencegahnya. Dan saya masih ingat, saya pernah pindah daripada rumah di mana kejiranannya begitu tidak mengambil berat tentang ikhtilat. Okey, anak kecil, saya ingat anak saya sekarang ni umurnya dah 17 tahun. Okey, anak jiran lelaki sebelah dulu umurnya 3 tahun 4 tahun. Anak jiran nak peluk cium. Okey, nak peluk cium dia. Kemudian saya tegur. Saya kata jangan buat macam tu, saya malu, tak baik. Saya tegur, dan waktu itu si ibu ni tadi tak suka ditegur begitu. Dia kata budak kecil aja. Tuan-tuan, sampai bila kita nak tafsirkan anak itu anak kecil? Kalau umurnya 3 tahun 4 tahun, kita benarkan dia bercium, dia berpeluk, dia berpegang dan sebagainya. Ketika umur berapakah yang kita kata, oh tak boleh dah buat macam ni, awak sudah besar? Ketika mana benda itu sudah menjadi satu budaya. Jadi di sinilah ketika anak masih kecil lagi, kita sepatutnya mengambil serius pendidikan seksual. Kita memberikan sebanyak mungkin ilmu dan bahaya-bahaya. Dan saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan juga berdepan dengan masalah-masalah remaja. Dan kalau tanyalah anak-anak saya, dia memang tahu sangat. Bab chatting-chatting pun mama sangat jaga. Okey, sangat jaga, sebab saya selalu sebut dengan anak saya, ini langkah-langkah kepada zina. Okey, ini langkah. Awak tak sebut jangan berzina, awak sebut jangan menghampiri nak. Awak chat ni, awak call, itu semua ni membawa ke sana. Kemudian saya tunjukkan contoh-contoh, okey, bagaimana remaja-remaja yang sudah pun gagal, yang mana mereka pun kadang-kadang kenal. Jadi bila kita tunjukkan perkara-perkara begitu, yang penting anak-anak nampak impact dia. Yang penting anak-anak boleh nampak bahawa kita menjaganya, kita melarangnya kerana mengasihi mereka. Itulah sedikit perkongsian daripada saya yang kena prank pada petang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun tanpa bersedia tapi Bonda Nur sangat lancar berkongsi dengan kita. Kerana apa? Kerana Bonda Nur memang apply dan buat. Sebab itu boleh sebut, sebab itu daripada pengalaman sendiri. Dan memang benar, ibu ayah sekalian, kita bila sebut pendidikan seksual, tabunya Ustaz macam mengajar suruh buat seks. Bukan. Sebenarnya pendidikan seksual mungkinlah perkataan tu macam kalau kita nak ubah wallahualam kepada pendidikan apa, tapi dalam Islam kita dah ada. Ini adalah dalam bab hubungan keluarga, iaitu dalam bab fiqh sendiri. Apa yang Bonda sebut semuanya tu memang telah disebut di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi tentang amalan-amalan dalam rumah. Memang macam Bonda Nur cerita, saya pun daripada kecil kita kan dibesarkan tak boleh duduk terlentang, kemudian perempuan tak boleh pakai lengan pendek, dalam rumah pun tak dibenarkan lengan pendek, mesti lengan panjang juga. Kemudian tak boleh pakai seksi. Ibu ayah sekalian, tolong janganlah ibu ni duk pakai seksi dalam rumah. Kan mak sendiri ni pakai ketat dalam rumah, nampak lekuk-lekuk badan, berkembang depan anak. Kita tak tahu perkembangan apa anak kita sedang tempuh. Jadi jangan ibu pula jadi penyebab anak ini melihat sesuatu yang merangsang nafsunya. Kalau kita kata takkan mak pun anak terangsang. Sekarang anak kita dia melalui proses pembesaran yang normal seperti remaja-remaja yang lain. Dan apa jua bentuk rangsangan walaupun datang daripada ahli keluarga. Dan kalau kita tengok pedofia, maksudnya pedofia ini berlaku di kalangan ahli keluarga. Paling tinggi 60-70% berlaku di kalangan ahli keluarga sendiri. Dan mangsa dera gangguan seksual terhadap kanak-kanak 70%, 80% adalah datangnya daripada ahli keluarga, bukan daripada orang luar. Sebab itu Islam sangat macam menggariskan tegas, umur sekian pisahkan tempat tidur. Kemudian ada 3 waktu yang tak dibenarkan. Anak-anak ni kalau nak masuk kena ketuk. Ibu ayah pun walaupun tak aurat, kan ibu tak aurat sekian-sekian, tetapi kita ada satu perkara yang sangat penting, iaitu malu. Kerana malu kepada anak lelaki, mak pun pakai sopan dalam rumah. Kerana malu kepada ayah, anak perempuan pun pakai sopan. Bukan boleh pakai short pant, bukan boleh pakai ketat. Kerana sifat malu, walaupun tak aurat pun nak bersentuh. Tetapi kita tak benarkan pun berpeluk adik-beradik lelaki kan. Berpeluk semudahnya. Kalaupun nak bersalam, sekadar hormat, kasih sayang, itu mesti ada batasan juga. Bukan kata ala adik-beradik, diorang manja-manja, ngendeng-ngendeng, peluk-peluk. Kan anak gadis dah besar dengan ayah dia peluk-peluk. Itu pun ada batasannya.
kerana yang membataskan adalah sifat malu, kerana malu itu al-haya'u minal iman. Orang yang beriman mesti ada sifat malu, dan daripada iman sifat malu itulah akan melindungi daripada segala perbuatan yang buruk. Wallahu alam. Ustaz, bagi Cikgu Muiz gulung sampai habis, seterusnya. Silakan Ustaz. Minta maaf ya Cik moderator. Dia memang orang terasing Ustaz. Dia tambah sejam lagi lah. Tempoh lagi. Okey, insya-Allah. Sekarang kita beralih kepada Ustaz Muiz untuk mengupas bagaimana peranan ibu bapa. Pertama, peranan ibu bapa kita dalam memberi peredahan kepada senario serangan seksual kepada kanak-kanak. Kemudian sebagai cikgu kaunseling sendiri berperanan dalam pelajar-pelajar. Kemudian bagaimana pula masyarakat harus memain peranan dalam menghadapi golongan-golongan kanak-kanak yang terlibat ataupun yang menjadi mangsa kepada serangan seksual. Berikut kita dah tahu kerajaan kita telah berusaha dalam setelah disenaraikan dalam The Economist Intelligence menyerahkan tanggal 23 Malaysia yang sedang berusaha untuk memulihkan ataupun berusaha mengelak ataupun menghilangkan serangan seksual di kalangan masyarakat. Bagaimana pula peranan kita lah, insya-Allah. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazli, Ustaz Asma, Bonda dan sebagainya. Tentang out of frame, suka-suka dia main ni kan. Okey, baik rakan-rakan penonton yang disayangi Allah dan dicintai Nabi sekalian. Bila dah ramai penonton, guru saya pun ada dekat sini, tiba-tiba saya makin berdebar. Mungkin saya akan pendekkan jadi 1 minit saja. Okey, baik. Bila disebut tentang peranan ibu bapa, macam saya sebut tadilah, saya ni bukanlah ibu bapa yang baik kan. Tapi kalau nak tunggu jadi baik baru boleh kongsi. Tak sampai bila kita tak berkongsi kan. Jadi baik, bila sebut tentang peranan ibu bapa, pertama sekali ialah ibu bapa perlu meletakkan rasa curiga kepada anak-anak. Seperti mana yang Ustazah sebut tadi, ada Bonda sebut tadi kan, kita kena letakkan rasa curiga pada anak-anak. Kita tak boleh nak kata tak apalah sepupu, tak apalah saudara dan sebagainya. Hatta bila kita ambil senario waktu kita berada di kampung dulu mungkin okey, tetapi sekarang berbeza. Contohnya, kita balik kampung, kita duduk kat rumah wan, rumah opah kita tidur lambak dekat ruang tamu kan. Waktu itu mungkin tak ada masalah, mungkin. Tetapi sekarang mungkin suasana ni sudah berbeza. Kita dah tak boleh lagi nak biarkan anak kita tidur dekat situ, laki perempuan dekat satu ruang tamu dan sebagainya. Kena pisahkan. Mungkin perempuan berada di dalam bilik, lelaki beradalah di ruang tamu. Kalau tak muat macam mana? Macam Bonda Nur sebutlah Bonda Nur kat sini. Bonda pernah sebut, dia kata apa? Kalau tak boleh, duduklah sewa homestay, duduk hotel dan sebagainya. Pertama sekali kerana kita nak menjaga ikhtilat. Yang kedua, yang paling penting sekali untuk menjaga aurat. Kerana pada waktu tidur itu, segala rahsia kita akan terdedah. Terutamanya lelaki lah yang memakai kain sewaktu tidur. Nampak elok, cantik ya saya. Soleh je, masya-Allah, pakai kopiah, subhanallah, tidur kan. Pagi esok kain dia tutup sampai ke atas. Kalau ada penghadang di dalamnya okeylah. Kalau tak ada, nauzubillah min zalik. Sebab itu, bila tak nak, suka tak suka, bila berada dalam situasi begitu, kita kena pisahkan untuk menjaga ikhtilat, dan yang kedua untuk menjaga aurat. Bila disebut tentang orang kata apa, rasa curiga pada anak-anak. Yes, betul. Sekarang ini anak-anak, kita tak boleh nak halang anak-anak kita guna telefon. Sebab ini adalah zaman mereka. Ini adalah keperluan mereka dan mungkin ini adalah permainan mereka. Kalau kita dulu, kita main apa? Kita main lastik, kita mandi sungai, main macam-macam, sampai kita leka dan sebagainya. Zaman sekarang, inilah permainan mereka. Tetapi seperti yang Ustazah sebut tadi, mesti ada kawalan. Saya ambil lagi contoh Bonda Nur. Bonda sebut apa dan saya amalkan Bonda. Bonda Nur sebut pukul 10 semua telefon ambil semua simpan. Hatta macam Bonda sebut apa, kalau chat pun dia akan check anaknya. Dia akan check tengok chatting anak-anak dia macam mana, kalau perlu ditegur dan sebagainya. Alhamdulillah saya buat. Cuma saya ini suka break mengejut. Okey, kutip handset, anak tengah main ni, sabar, tak ada sabar. Tapi isteri saya bagus. Okey, 10 minit lagi. Macam tu kan. Mungkin kita boleh buat kan. Waktu malam contohnya, waktu malam pukul 10, pukul 11, anak-anak tidak ada keperluan untuk membawa telefon ke dalam bilik mereka. Utamanya untuk anak-anak yang masih bersekolah kan, yang masih mengharapkan kita dan sebagainya. Memang walaupun orang kata apa, tak apa, ini handset ni saya beli. No, duit itu walaupun duit mereka, tetapi
tanggungjawab pada anak-anak itu adalah tanggungjawab kita. Kita tetap perlu untuk jaga anak-anak kita dan perlu rasa curiga. Perlu tengok history, walaupun Ustazah sebut tadi, history dah di-delete dan sebagainya. Kita kena tengok chat, kita tengok WhatsApp, kita tengok gallery dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita biasa ada macam mesej nakal-nakal, kan? Sudahlah tu malam ni malam Jumaat, kan? Ada ikon, ada WhatsApp stiker dan sebagainya. Anak-anak kita pun tak terlepas dengan cara begitu, tuan-tuan. Jadi kita kena letak rasa curiga kepada anak-anak kita. Yang kedua, kawalan penggunaan telefon. Saya dah sebut tadi, bila dah semua mandang saya dah rasa cemas. Yang kedua, yang ketiga semua dah hilang dah. Tiga-tiga pandang sini. Salah ke aku ni? Okey, baik. Tuan-tuan, yang ketiga, kita kena ajar anak kita bahasa yang betul. Contohnya, terutamanya anak-anak yang waktu kecil, kan, masih kecil. Katakan, kalau biasa kita panggil apa? Contoh macam kemaluan, zakar anak. Kita panggil apa? Bebet, dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, kita kena ajar anak-anak kita sebut benda betul. Rakan saya, Akhi Fairuz Al-Jengkawi, Ustaz Fadli Osman pun menyebut perkara yang sama. Benda-benda ini kita kena sebut. Ini adalah zakar, ini adalah faraj, ini adalah penis, ini adalah vagina dan sebagainya. Kita kena sebut kerana itu adalah hakikat. Yang lain itu hanya orang kata apa? Sekadar bahasa, kan? Dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan, dia sebut, bila kita sebut tentang zakar, malulah, kita sebut bebet lah, tak boleh ke? No, tuan-tuan dan puan, itu adalah bahasa Melayu, itu adalah bahasa Arab, kan? Bahasa Melayu yang diguna pakai oleh, kita kena sebut benda itu supaya apa? Supaya anak-anak tahu. Sebab saya, dia dikongsi oleh Ustaz Fadli Osman, katanya sekiranya benda buruk berlaku pada, na'udzubillah min zalik, kita minta dijauhkan. Seandainya berlaku sesuatu perkara, kan? Berlaku sesuatu perkara dan akan, orang kata apa? Contohlah kita katakan berlaku gangguan seksual kepada anak kita. Na'udzubillah min zalik, kita minta dijauhkan. Sekiranya diadakan siasatan dan sebagainya, kata, okey, orang ni pegang mana? Dia pegang uuk tu apa? Uuk tu apa? Istilah itu. Istilah. Kan, istilah. Kita kena bagi tahu ini adalah zakar, ini adalah faraj, ini adalah vagina, ini adalah penis dan sebagainya. Kerana itulah perkara sebenar. Benda yang betul kita kena ajar anak-anak kita. Memang orang kata, alah itu bahasa sahaja. Yes, bahasa. Tetapi bahasa itu juga, dia macam ni lah, macam kita sebut babi, kita sebut khinzir. Bila sebut babi itu mungkin dia kurang manis. Tetapi kalau khinzir tu, Allah, sejuk hati mendengarnya, kan? Hakikatnya dia benda yang sama. Macam tu. Okey, tuan-tuan dan puan, disebut tentang bagaimana kawalan penggunaan telefon kepada anak-anak. Sekali lagi saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan, siapa antara tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang menjadi rujukan kepada anak-anak? Siapa? Cuba tulis dekat ruang komen. Kita nak tengok siapa yang menjadi rujukan kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan, saya sebut dah tadi, anak-anak dia tidak memilih ibu bapa untuk bercerita sebab apa? Sebab bahasa, laras penggunaan bahasa antara kita dengan anak-anak itu berbeza. Kan, contohnya, mak, tadi ada orang hantar surat, dia kata nak berkenalan. Apa kita kata? Kau jangan macam-macam, kan? Kau kecil lagi, seluar dalam kau pun mak beli. Bila dia dengar sahaja perkara macam tu, terus anak akan rasa down. Mak aku, ayah aku bukanlah orang yang tepat untuk aku berkongsi masalah, untuk aku berkongsi cerita. Jadi dia akan cari siapa? Dia akan cari kawan-kawan yang boleh beri 3P. 3P apa? Penerimaan, persetujuan dan penghargaan. Penerimaan, persetujuan dan penghargaan. Okey, kita katakan contoh. Orang yang suka K-pop, dia akan kawan dengan siapa? Dia akan kawan dengan circle yang sama. Penulis, dia akan kawan dengan siapa? Kebanyakan rakan-rakan Facebooknya adalah penulis juga. Orang kata apa? Penceramah, kan? Penceramah dan sebagainya. Kebanyakannya juga adalah orang yang sama. Sebab apa? Sebab mereka dapat 3P. Mereka dapat penerimaan. Apa yang mereka kata, orang lain akan terima. Orang akan hargai dan orang akan setuju dengan apa yang dia kata. Terima dahulu, kemudian barulah kita akan perbaiki. Macam anak-anak kita lah, kan? Bila anak-anak kita katakan, ayah aku, mak aku bukan orang yang betul untuk aku cerita, jadi dia akan cari 3P itu daripada siapa? Dia akan cari 3P itu daripada kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang terima, kawan-kawan yang beri penghargaan. Wah, bagus, kau hebat, kau best dan sebagainya. Dia akan rasa seronok dan di situlah dia akan cerita. Macam saya sebut tadi. Mungkin kawan itu kawan yang baik. Alhamdulillah. Kawan yang bersih. Mungkin Alhamdulillah kita dapat terima natijah yang baik. Tetapi bagaimana pula kawan itu adalah kawan
kawan yang mungkin sedikit kotor, yang tidak bersih dan sebagainya. Hakikat ataupun natijahnya ialah kita juga akan mendapat natijah ataupun keputusan yang mungkin tidak bersih. Okey, baik, bila tanya tentang bagaimana atau apakah dah tersyasyul dah kan. Semua pandang sini, saya takutlah. Saya nak kena pandang belakang lah kan. Saya takut. Okey, baik. Dia sebut tentang apa peranan guru bimbingan dan kaunseling. Okey, baik. Bila sebut tentang peranan, bila nak kata saya ini banyak pengalaman, tidak. Tetapi alhamdulillah sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling, terutamanya di sekolah menengah, saya dah sekolah 4, bertugas di 4 buah sekolah. Banyak pengalaman saya, alhamdulillah, terutamanya berkenaan dengan seksual, pelajar dan sebagainya. Sebut tentang apakah peranan guru bimbingan ataupun apa yang guru bimbingan dan kaunseling buat sekiranya pelajar-pelajar datang berjumpa. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan harus tahu ialah guru bimbingan dan kaunseling, kaunselor ini dia berpegang kepada akta kerahsiaan. Apa maksud akta kerahsiaan? Apa yang berlaku di bilik kaunseling dilarang, haram untuk dibawa keluar daripada bilik kaunseling. Apa yang berlaku, perbualan, cerita dan sebagainya, habis setakat itu saja. Kecuali beberapa syarat. Syaratnya apa? Syarat itu sekiranya memudaratkan diri orang itu. Contohnya dia kata dia nak bunuh diri. Tak apa, kita akan rahsiakan. No. Kan? Itu kita kena ceritakan kepada pihak yang berwajib. Contohnya kalau di sekolah, orang yang perlu tahu, wajib tahu ialah pengetua, dan yang kedua ialah guru penolong kanan hal ehwal murid. Yes, itu kita kena bagi tahu. Saya dirogol dan sebagainya. Oh, tak apa, kita habis setakat ni saja. No, kita kena bagi tahu. Kita akan rujuk kepada mungkin JKM, mungkin kita akan rujuk kepada Majlis Agama Islam. Contoh kalau di Selangor, kita ada pusat tahanan, bukan pusat pelindungan wanita, yang kita namakan sebagai Pusat Pelindungan Wanita Baitul Ihsan. Kita akan rujuk. Mungkin mereka boleh bantu. Kemudian antara perkara yang mungkin biasa orang sebut ialah buat report. Buat report. Kenapa? Adakah buat report tu wajib? No. Dia macam ni. Bila sebut tentang buat report, dia sebenarnya nak jaga cikgu kaunseling je, nak lepas diri. Sebab apa? Sebab sekiranya kes itu diangkat ke mahkamah, dan siapa yang akan dipanggil? Guru bimbingan dan kaunseling itulah yang akan dipanggil sebagai saksi. Dan hakim akan tanya, pernah tak mencadangkan kepada klien untuk buat report? Kalaulah guru bimbingan dan kaunseling kata tak, malah melarang klien itu untuk membuat laporan polis, maka terimalah akibatnya. Jadi jangan hairan kenapa kalau guru kaunseling, doktor menyuruh untuk buat report. Tapi hakikatnya kuasa untuk buat report itu adalah datangnya daripada siapa? Mangsa, keluarga dan sebagainya. Dan kita juga akan panggil keluarga. Dah tentulah bila berlakunya kes gangguan seksual ini, terutamanya pada pelajar-pelajar, kita akan panggil apa? Untuk apa? Untuk kita rasionalkan, untuk kita redakan segala masalah dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sikit lagi, sebagai ibu bapa, boleh kita ajar anak-anak kita tanda-tanda gangguan seksual. Tanda-tanda gangguan seksual tu apa? Kan? Dia macam ni. Antara contoh tanda gangguan seksual tu ialah bila pandang, itu adalah tanda gangguan seksual. Kemudian sedang melakukan, itu adalah tanda, itu adalah contoh gangguan seksual. Saya biasa gangguan isteri saya. Ganggu isteri saya. Nanti dia kepada saya. Kemudian kenyit-kenyit mata, itu adalah tanda gangguan seksual. Kita kena ajar anak kita, sekiranya benda tu berlaku, apa kita nak buat? 3 perkara. Pertama, jerit. Kedua, lari. Ketiga, Allah, saya lupa dah. Tadi ingat, bila semua dah pandang sini saya dah lupa. Tapi itulah dia kan. Pertama jerit, kemudian buat laporan. Laporlah kepada mak ayah kan. Mak, tadi abang tu dia habis kamu buat apa? Ngada, nyampah. Itu bukan tanda gangguan seksual, itu sama-sama up kan. Itu dah sama-sama up. Ingat, ajar anak-anak kita gangguan seksual, tak tahu boleh Google kan macam mana ataupun apa itu gangguan seksual, dan ajar 3 cara ini. Pertama, menjerit, kemudian lari, kemudian yang ketiga ialah laporkan kepada orang yang bertanggungjawab. Baik, saya kira setakat saja. Semua mata dah pandang saya pun jadi cemas kan, daripada elok terus menggigil rasanya. Saya minta maaf
maaf atas segala kekurangan. Ustaz, Panji jangan tanya saya dah. Saya dah gulung habis dah ni. Alhamdulillah. Terima kasih, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada Jabatan Pendidikan di Selangor atas kepercayaan saya untuk bersiaran pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ustazah Asma untuk bersama-sama dengan kami pada hari ini, dan kepada rakan-rakan guru yang menonton, jangan lupa untuk rekodkan kehadiran anda dalam SPL KPM. Link kita akan bagi dalam Facebook dan juga grup Telegram. Saya kira setakat je, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta diri Ustaz balik Terbaik Ustaz. Menarik. Saya pun nak share dengan semangat Ustaz menceritakan tentang peranan ibu bapa dan masyarakat dan juga guru kaunseling Jadi kita serahkan semua tugas tu pada guru kaunseling lah Pak ni. Dan juga insya-Allah. Jadi mungkin perlunya ada satu lagi sesi lah. Mungkin 2-3 sesi lagi, kita jemput sekali Bonda Nur sekali untuk berkongsi pengalaman sebagai ibu, dan Ustaz Muin untuk berkongsi dari sudut pandangan guru kaunseling. Mungkin ada banyak pengalaman dia, cara mengatasi masalah dan juga macam mana kesan mental kepada pelajar-pelajar yang menjadi mangsa kepada serangan seksual sendiri. Dan insya-Allah sebagai penutup mungkin kita alukan Ustazah Asma dan juga mungkin Bondono kalau ada tips-tips yang lain untuk dikongsi. Insya-Allah dengan segala macam dipersilakan. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebelum kita dengar sedikit penggulungan daripada Bonda Nur. Bonda Nur gulunglah sikit, Bonda. Bukan senang nak sampai. Siapa suruh datang berkejut? Itulah, ingat peri ke? Ada tuntutan ya, ada amanah. Okey, tadi kan Ustaz Muiz cerita pasal balik kampung, duduk ramai-ramai, lepas tu tidur ramai-ramai, lepas tu yang lelaki kan, mula-mula simuk bawah, lepas tu dah sejuk simuk atas. Bawah tu dah tak tahu apa. Okey, ini kisah benar. Kisah benar ni dirujuk kepada saya sebab pihak ini kisah benar oleh lelaki, melalui, maksudnya adalah sebab dulu saya perunding cari rumah tangga kan. Jadi suami saya sebenarnya dah terbiasa. Sebab bila perunding cari rumah tangga tak boleh pilih, saya nak klien perempuan saja, tak. Klien lelaki pun datang, pihak suami pun datang, pihak isteri pun datang, ibu ayah pun datang. Okey, ada satu kes yang saya tak boleh lupa. Seorang lelaki umur lebih kurang 37, 38. Maksudnya cerita ni masa dia kecil dulu. Tapi kisah ni lelaki. Yang hamba Allah ni, dia mempunyai kejayaan yang bagus lah. Sekarang memang kejayaan bagus, kejayaan yang kita sebut kejayaan yang elit-elit ni. Apa yang elit? Contoh pensyarah, arkitek, doktor, macam itulah kejayaan elit. Tapi beliau juga adalah nak sebut gigolo ke apa kalau lelaki ni. Kan gigolo ataupun dia bapa ayam. Dia merupakan bapa ayam, dia juga seorang suami kepada seorang isteri dan juga ada anak. Dan bila saya tanya, dan dia sebenarnya merujuk untuk dia macam mana nak berhenti daripada kegiatan dia macam melangkan selalu pelacur. Isteri dia tak tahu. Isteri tak tahu dan dia bukan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang tak ada pendidikan agama. Bahkan dia pernah hafaz Al-Quran. Bukan saya nak burukkan hafaz Quran, tapi dia bukan hafaz penuh lah. Tapi dia belajar di sekolah yang bijak. Lepas tu dia sampai belajar di luar negara dan sebagainya. Di luar negara dia jadi bapa ayam. Maksud bukan sekadar dia yang melanggar pelacur, dan dia juga yang menyediakan pelacur. Sampai peringkat itu. Ini bukan kisah luar-luar negara ni. Kisah orang Malaysia kita ni. Lalu bila saya tanya, macam mana encik boleh bermula? Kan? Macam mana encik boleh bermula? Ceritanya, dia kata masa kecil-kecil balik kampung, duduk ramai-ramai. Lepas tu macam makcik-makcik, macam sepupu-sepupu, tidur ramai-ramai je. Ada yang tengah malam terselak. Dia kata start daripada tu, dia kata. Dia mengaku start pada tu. Sebab zaman tu telefon tak ada, gadget tak ada, TV pun. Zaman kita kecil-kecil, cerita Hindustan, betul kan? Lepas tu cerita Mak Saleh semua tak banyak. Tak teruk lagi lah gangguan pemikiran masa tu, tak kotor lagi. Dia kata itulah yang bermula rangsangan. Jadi bila balik kampung ramai-ramai, apa yang dia buat, dia pergi selak kain tengah malam. Maksudnya tengok, mula-mula nampak je terselak, rasa macam jijik, lama-lama rasa nak tengok lebih. Jadi tengah malam dia akan selak, dia akan ni bila balik kampung. Dan mungkin juga style yang duduk ramai-ramai dalam satu rumah dengan sepupu kan, dengan mak-mak saudara yang kongsi rumah. Sebab itu kan sunnah Nabi sendiri, Nabi tunjuk kan duduk asing, walaupun ni poligami apa semua duduk asing-asing, benda tu mesti ada penjagaan, ada tirai dan sebagainya. Allahu Akbar. Start daripada tu, dia masuk sekolah menengah, masih lagi cemerlang apa semua. Start bila masa kita sekolah menengah, dia dah mula pergi ke mana?
rumah urut. Dan dia kata, Ustazah, rumah urut ni bukan tempat yang orang ingat rumah urut ni buat biasa, tapi dia ada stage-stage dia yang sampai boleh berzina di rumah urut. Dan dia masa remaja lagi dah terlibat. Sampailah masuk universiti, sampailah dah kahwin, dia ingat kahwin itu boleh selesaikan ketagihan dia kepada pelacuran. Tidak rupanya. Sampai dah kejaya, dah dapat anak, sampailah ketika dia merujuk, saya kata, dahsyatnya Tuan, bagaimana ya? Dia kata, dan ketika terlibat dengan aktiviti zina apa semua, memang tak solat. Dia kata susah solat ke, baca Quran ke semua tak. Tapi bila dia kuat balik solat, baca Quran dia boleh tinggalkan sekejap. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, memang hadis Nabi sebut kan, akhir zaman ini zina itu tenterangan dan berleluasa. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk ini bukan orang yang tidak ada pendidikan agama, tetapi yang tidak ada adalah benteng yang kukuh untuk menghadapinya. Jadi saya nak berkongsi satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh Google dan cari. Ini doa khusus untuk memelihara daripada fitnah zina ataupun memelihara kemaluan kita dan zuriat keturunan kita. Allahu Akbar. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Dawud, Nasai, Tirmizi dan lain-lain, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Allahu Akbar. Sangat bagus sahabat-sahabat sekalian. Yang bermaksud, ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu. Allahumma inni a'udzubika. Tapi kita boleh ubah kepada domain nahnu lah, kami. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami mohon perlindungan min syarri sam'ina, daripada kejahatan pendengaran kami. Wa min syarri basarina, daripada kejahatan pendengaran mata kami, penglihatan kami melihat benda-benda yang tak elok, maksiat. Wa min syarri lisanina, daripada kejahatan lidah kami. Lidah sekarang mewakili jari juga ya. Wa min syarri qalbina, daripada kejahatan hati, nafsu kami, keinginan kami. Wa min syarri maniyin, dan daripada kejahatan mani dan juga kemaluanku, kemaluan kami. Kalau kita buat dalam bahasa umum kami. Sahabat-sahabat, ibu ayah, cuba cari Google doa lindungi daripada zina. Kita akan keluar dapat doa ni diajarkan oleh Nabi sendiri, perlindungan diri kita dan zuriat keturunan kita daripada zina, melihat pornografi kan, mata, dengar-dengar benda yang maksiat dan sebagainya. Jadi kalaulah siapa yang rasa Ustazah susahlah bahasa Arab, saya tak boleh, bahasa Melayu pun boleh kan, baca dan cuba hafal dalam bahasa Melayu. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada kejahatan penglihatanku, kejahatan pendengaranku, kejahatan hatiku, daripada kejahatan maniku ataupun kemaluanku. Subhanallah, daripada kejahatan hawa nafsuku kan. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, untuk akhirnya amalkan satu lagi doa. Doa ni saya kira wajib ibu ayah belajar, hafal, amal, kemudian pastikan anak-anak hafal, amalkan. Yang mana Nabi SAW, ini daripada hadis yang sahih, Nabi mengajarkan satu doa yang perlu dibaca sebelum memberi salam. Sebelum bagi salam, lepas baca at-tahiyat, innaka hamidum majid fil alamina innaka hamidum majid, jangan terus bagi salam, baca dulu doa. Doa ini memohon perlindungan daripada Allah daripada segala bentuk fitnah. Kita sebut pornografi ke, gangguan seksual ke, apa-apa ni, semua ini adalah ujian fitnah umat akhir zaman. Inilah ujiannya. Dan ia semakin mencabar. Kalau gini dah dahsyat macam ni akan datang, kita tidak tahu. Na'udzubillah min zalik. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami mohon perlindungan. Ya Allah, aku mohon perlindungan. Kalau kami pun kita boleh ubahlah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada azab api neraka. Wa a'udzubika min azabil qabr. Kami mohon perlindungan ya Allah daripada azab api, daripada azab kubur. Wa a'udzubika, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Takut nak mati su'ul khatimah. Dan yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal, dan kami mohon perlindungan ya Allah daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Sebab kita tahu Dajjal ini sahabat-sahabat bukan Dajjal yang utama yang keluar mata satu tu saja, tapi tanda-tanda kecil ataupun Dajjal-Dajjal kecil dah lama keluar. Daripada zaman Nabi Muhammad lagi dah ada yang mengaku Nabi dan sebagainya. Apa maksud Ad-Dajjal? Perkataan Dajjal itu maksudnya adalah
penipu besar. Sebelum keluar bapak penipu yang dajjal mata satu tu, penipu-penipu kecil ini keluar dulu, yang menipu diri kita sendiri, kadang terleka dengan tipu daya hawa nafsu dan sebagainya. Jadi doa ini saya kira siapa yang beramal setiap kali solat sebelum bagi salam, insya-Allah akan dilindungi, selamat diri kita, zuriat keturunan kita pada segala bentuk fitnah. Dan segala bentuk fitnah itu terkandung dalam doa tadi, sahabat-sahabat. Dan tolong jangan pandang rendah kuasa doa. Sebab Nabi sebut ad-du'a silahul mu'mini, doa senjata umat Islam, senjata orang mukmin. Jadi bila nama senjata ni, senjata untuk apa? Untuk protect. Senjata untuk apa? Untuk serang musuh. Senjata untuk apa? Untuk kita mempertahankan diri. Maka doa seumpamanya adalah senjata yang paling kukuh. Sebab anak kita selain daripada depan mata kita, di sekolah, di universiti dan sebagainya, bukan kita lagi yang pantau, tapi Allah yang pantau. Tapi kalau kita ajar anak kita dengan doa ini, dia sentiasa mendapat jagaan Allah. Terakhir, minta maaf ya, beberapa kali terakhir, doa Asmaul Husna, Ya Hafiz Ya Muhaimin. Betul benda kan? Doa Ya Hafiz Ya Muhaimin, Ya Allah yang maha menjaga, yang maha mengawasi. Tinggalkan anak nak pergi sekolah apa, Ya Allah tolonglah jaga dan awasi anakku. Kalau anak kita nak buat perkara tak elok tengah malam pun, kita semua dah tidur, tiba-tiba Allah campak perasaan, rasa ada orang tengok, perasaan takut, perasaan bimbang. Ini yang kita bimbang kalau hati kita dah tak dicampak oleh Allah perasaan-perasaan seperti itu. Takut, bimbang, rasa gelisah dengan dosa. Ada orang tak rasa apa-apa. Kita mohon daripada Allah supaya perasaan itu tetap kekal di dalam diri kita dan zuriat keturunan kita. Wallahu a'lam. Saya kira itulah kesimpulan daripada saya, dan saya tak akan bersuara lagi dah. Kan? Dan kita serahkan kepada Bonda Noh untuk penutup betul-betul. Silakan. Suara pukul 5 ke apa? Bersuara betul pukul 5. Allahu akbar. Ingatkan satu pusingan je, kena sampai 2 pusingan pula. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan perempuan, saya nak support apa yang Ustazah Asma cakap. Macam tu je lah, boleh ya. Senang cerita. Kalau Ustazah cakap tadi tentang kita ni sebagai ibu bapa memang tak mampu kawal anak kita 24 jam, kerana mereka akan keluar. Okey, mereka akan keluar bertemu dengan halayak, bertemu dengan dunia, walaupun ketika itu mereka berada di dalam bilik masing-masing. Jadi itulah pentingnya apa yang Ustazah katakan tadi. Sangat perlu bagi kita sebagai ibu bapa menerangkan kepada anak kita salah satu sifat Allah, iaitu Allah Maha melihat. Selalu saya sebut pada anak-anak apabila mereka kantoi sebarang kesalahan, sebarang kesilapan, yang mana mereka kadang-kadang cuba nak tipu-tipu juga, nak selamatkan diri, tapi kadang-kadang kantoi juga. Dan saya sebut kepada mereka, awak kantoi dengan mama kerana Allah sayang sangat dekat awak. Ibaratnya jari kita ni kan, kalau katakan dihiris dengan pisau memang sakit. Macam tu jugalah perasaan dia bila kena tegur dengan mak dia sendiri. Sakitnya hati. Tetapi subhanallah, bayangkan kalau jari kita ni hilang deria rasanya. Kalaulah terpotong dengan pisau tak rasa sakit, maka kita akan terus potong habis jari tu. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kita nampak dengan sangat jelas bagaimana Allah timbulkan sedikit sakit demi menyelamatkan kita daripada musibah yang lebih besar. Jadi selalu tuan-tuan, saya sama-samalah ajak diri saya, ajak tuan-tuan dan perempuan juga, anak-anak masih kecil, masih perlu bimbingan, mereka belum boleh berfikir dengan matang. Jangan sepenuhnya apabila mereka melakukan kesalahan, kita 100% salahkan mereka. Selalu sebut. Tuan-tuan, kita selalu anggap bahawa mereka sangat perlu bimbingan. Dan saya ingatlah kata-kata daripada sahabat saya yang menulis buku parenting, iaitu Allah, iaitu Tuan Ahmad Kamilin, disebut kepada saya, anak ini dilahirkan untuk sentiasa dimaafkan. Seperti mana Allah menjadikan manusia di muka bumi ini untuk sentiasa diampunkan dengan syarat meminta ampun. Jadi dekat situlah satu perkara yang sangat penting yang saya melihat sangat ramai remaja di luar sana, dewasa di luar sana, kanak-kanak di luar sana, mereka tergelincir kerana kurangnya kekuatan akidah masing-masing. Tidak nampak kenapa mereka perlu menghafaz Al-Quran. Tidak nampak kenapa mereka perlu menjauhkan diri daripada bahaya gadget dan sebagainya, kerana akidah mereka tidak kuat. Ini yang saya nampak tuan-tuan dan perempuan, iaitulah mereka tak rasa takut bila disebut neraka, tak terbayangkan azabnya. Mereka juga tidak merindukan syurga. Jadi di sini kita sebagai ibu bapa adalah sangat penting untuk sentiasa sebut bagaimana keadaan neraka, bagaimana keadaan di syurga, agar anak-anak boleh nampak dengan sangat jelas tentang 3 perkara tersebut, iaitu Allah sentiasa lihat apa yang kita buat, dan ada 2 perkara yang menunggu kita di akhirat, iaitu sama ada syurga atau neraka. Tak ada tempat lain, 2 pilihan saja.
Okey, jadi sentiasa kita mendoakan mudah-mudahan anak kita tadi sentiasa rasa bersalah sekiranya mereka melakukan kesalahan. Sebab tu antara soalan yang selalu wajib saya tanya kepada anak-anak bila mereka kantoi melakukan kesalahan, rasa bersalah tak? Rasa takut tak kalau mama tahu? Kalau dia kata takut mama tahu, maka itu adalah satu kesyukuran saya yang sangat besar, kerana itu bermakna iman masih ada di dalam diri mereka. Dan saya kata bagus nak, itu yang awak perlu rasa. Jadi kita jangan blame terus habis-habisan tuan-tuan dan puan-puan, kita terus bimbing dan bimbing tanpa rasa putus asa. Dan kalau ustazah tadi ada bagi banyak doa untuk kita sama-sama amalkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya Bonda Nur yang malas hafal doa tak mampu hafal doa, ada satu perkara yang selalu saya ingat yang memang ada dalam hati saya, iaitulah setiap kali saya ni nak melakukan kesalahan ataupun sudah melakukan kesalahan, ada satu ayat yang memang saya selalu sebut, iaitu yang mudah saja tuan-tuan, boleh kita hafal sama-sama, kita sebut sama-sama ketika ini. Inni akhafullah. Inni akhafullah. Kita ajar anak-anak kita sebut sama-sama. Sesungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah. Nak buat salah ni, nak curi barang orang, nak tipu orang, sesungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah. Kerana saya juga selalu sebut, ya Allah, aku jahat, aku selalu buat salah, tetapi aku bersaksi kepada Engkau, ya Allah, aku benar-benar percaya kepada Engkau. Tak ada Tuhan lain pada aku benar-benar percaya tentang azab kubur, aku percaya tentang pembalasan hari kiamat, sama ada syurga ataupun neraka. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya terus berjuang sehingga ke hari ini dan mendidik anak-anak sendiri, anak-anak orang lain, dan juga insya-Allah kita sama-sama berjuang untuk menangani isu seksual yang kita bincangkan pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asma dan suami dan Ustaz Muiz kerana membenarkan prank hari ini. Prank atas prank. Gitu. Prank itu benar. Subhanallah, ya, prank itu pun benar juga. Sahabat-sahabat, kalau siapa yang nak cari ilmu tentang pendidikan seksual, saya juga sarankan ada satu e-book yang sangat bagus oleh Akhi Fairuz Jengkawi. Jadi boleh Google lah ya, Akhi Fairuz ada keluarkan satu e-book berkenaan dengan pendidikan seksual, cara mudah ibu ayah. Sebab kita kadang tak ada ilmu kan. Bonda Nur, terima kasih. Ini akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terbaik semua panel. Terlalu banyak ilmu yang dikongsikan. Nak dihuraikan satu-satu akan ambil masa sejam lagi kalau saya hurailah, insyaAllah. Tapi saya tak nak huraikan hari ni lah, okay? Mengalahkan panel pula, okay? Jadi memandangkan terlalu banyak ilmu, apa yang penting bagi kita adalah kita cuba menghadamkan ilmu tersebut sebagai ibu bapa yang menghadapi zaman yang cukup mencabar. Hadam betul-betul, kemudian praktikalkan dalam rumah tangga. Okay, bagaimana pengawalan anak, ada tips yang banyak daripada Bondona tadi, Ustazah dan juga Ustaz Muiz berkongsi bagaimana tips-tips bila balik kampung, bila dalam rumah macam mana lelaki, pergaulan anak lelaki dan juga perempuan. InsyaAllah yang itu paling penting kita amalkan sebelum terlambat. Dan juga di zaman ini juga, walaupun kita telah mendidik yang terbaik, jangan anggap tugas itu telah selesai, kerana belum tentu anak kita selamat. Di luar sana menanti mereka cabaran, bila mereka berkawan dan sebagainya, mereka terdedah kepada dunia yang cukup menakutkan. Jadi apa yang penting adalah bagi kita adalah mendoakan mereka sentiasa terjaga dan terlindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kemaksiatan dan juga kemudaratan bila mereka bergaul di luar sana. Jadi sebelum mengakhiri program pada petang ini, saya nak promote sikitlah buku, banyak buku ni. Ada parenting, bangkit dan sebagainya lah. Boleh lawati Facebook Bonda Nur dan juga FB Ustaz Abdul Muiz. Boleh. Okey. Boleh dapat tips-tips yang menarik lah sebagai ibu bapa, dan juga nak dapat buku yang seram tu apa sikit Ustaz? Budak dari ni. Budak neraka lagi. Ini antara buku seram yang patuh syariah. Okey. Terbitan Galeri Ilmu biasa patuh syariah. Ni sama. Waris Fikri. Dia mulut aurat semualah ke tak menakutkan je mana dia. Hantu pakai tudung. Hantu tak. Okey. Banyak buku ya. Okey, insya-Allah. Penulis Ustaz Avengers. Okey. Penulisan daripada hati ni, insya-Allah sama-sama moga-moga jatuh ke hatilah. Penulisnya nanti marah. Kenapa tak sebut nama buku? Ada. Ustaz Syarul ada depan. Ustaz Syarul ada sama-sama. Okey, screenshot dan PM page. Apa-apa. Harga murah.
Alah, cakap tadi kenapa tak ada mic? Dengar. Okey, akhirnya kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Abdul Muiz, guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Kemasan Sungai Besar, Selangor dan juga Bondonor. Tadi kami terkejut tak diundang kan. Tapi sekarang kami mengalu-alukan kedatangan rombongannya. Jadi kita mengalu-alukan. Okey, sekarang dah tak terkejut lagi. Kita mengalukan dengan penuh rasa seronoklah hari Jumaat ni kan. Moga-moga bawa balik barakah lah, bawa datang barakah banyak. Okey. Jadi terima kasih program anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Selangor dengan kerjasama Unit Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Jadi terima kasih sekali lagi kepada panel-panel kita, dan insya-Allah ada masa lain kita berkongsi lagi dengan tajuk yang sama mungkin dalam kupasan yang lebih mendalam, sebab tajuk ni menarik sebenarnya. Kalau yang mengantuk petang-petang ni boleh hilang mengantuk, dan Ustazah pun tak cukup masa lagi saya tengok. Jadi insya-Allah kita kupas pada lain masa. Jadi sekali lagi terima kasih semua rakan-rakan FB kita, dan saya sudahi program pada petang ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, terima kasih sahabat-sahabat Instagram, sahabat-sahabat di FB. Benda jadi tak? Jadi, masya-Allah. Lebih kurang buat juga semua. Lebih kurang dalam 2K lebih yang menonton bersama. Puas sentiasa betul. Kita kena buat. Ya betul. Kalau tak dapat makan nanti. Subhanallah. Beras kita beli yang masak dia orang. Yalah, beras tu dia akan jadi berulat kalau isi tak masak. Buang juga. Okey. Sekian. Masya-Allah.